Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat petang dan salam sejahtera dan juga salam Ramadan buat semua penonton dan juga siapa sajalah yang dapat bersama kita pada petang ini. Program kali ini agak berbeza daripada program saya yang lain, khususnya yang dah menjadi rutin sekarang ini pada setiap hari Jumaat adalah satu sesi sembang petang di mana saya akan bincangkan tentang topik-topik yang menarik. Dia tidak terhad kepada satu topik saja, tapi yang kali ini betul-betul terhad kepada bahasa saja, khususnya bahasa Melayu lah. Dan dalam siri sesi bual bahasa kali ini dan juga akan datang, ia adalah satu cabaran bagi saya juga kerana sudah menjadi satu kebiasaan untuk kita bercakap dalam bahasa rojak. Kita bercakap dalam bahasa pasar, menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kan bersekali. Tapi untuk kali ini, bual bahasa saya ingin mencabar diri saya untuk menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Begitu juga dengan tetamu kita nanti, kerana kebiasaannya tetamu kita lebih fasih berbahasa Melayu dengan menggunakan tata bahasa yang baik, menggunakan lenggok bahasa dan dengan cara yang lebih berdisiplin lah. Jadi kita ini mungkin sudah terbiasa cakap pasar, jadi saya pun mengharapkan inilah ruang untuk saya berlatih bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Jadi kalau ada silap sikit-sikit tu minta maaf lah ya. Bolehlah tegur-tegur saya dan juga kepada sesiapa yang menonton ingin bertanya soalan, silakan tanyakan soalan di ruangan komen dan juga kalau boleh kita usahakan untuk menggunakan bahasa Melayu yang baiklah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita hari ini ada satu tamu yang begitu jauh, jauh datangnya. Tetapi dengan kecanggihan teknologi hari ini, kita dapat bertemu dengan dia walaupun jauh di mana sahaja selagi berada di muka bumi ini kan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan saudari Aina. Ya, apa khabar Aina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Aina sekarang pukul berapa tu? Sekarang pukul 9 pagi dekat Perancis ni. Di Perancis. Mungkin ramai tak tahu sebab kita sebut Aina berasal dari Madagaskar. Tetapi Aina kata Aina berada di Perancis. Kenapa Sebab saya belajar di sini. Saya belajar bahasa Indonesia di sini. Di mana tu? Secara spesifiknya? Di Paris ada sebuah institusi nama dia INALCO, Institusi Budaya dan Bahasa Timur lah. Oh, okey. Belajar bahasa Indonesia lah. Bukan belajar bahasa Indonesia. Malaysia Kat sini tak ada. Sebenarnya saya cari yang mengajar bahasa Malaysia tapi ada Indonesia tu. So, bila ada je. Okey, mungkin untuk permulaan ni Aina boleh perkenalkan sedikit tentang diri Aina. Baik. Jadi nama penuh saya Niaina Raharinari Bunirina. Tapi biasa Aina dipanggil boleh Aina saja. ulang Saya orang Madagaskar. boleh ulang 3 kali tak sebutan nama panjang Boleh? tu? Niaina Raharinari Bunirina. Raharinari Bunirina. Raharinari Bunirina. Ada maksud ke untuk perkataan tu? Ya, ada. Dia terbagi kepada Ra, maksudnya orang, hari yang telah diciptakan, Rahari, Arivu, seribu, Nirina yang diingini. Jadi makna seperti orang yang telah dicipta dan dipuji semua orang lah macam tu. Hmm.
Okey. Okey, teruskan pengenalan diri. Okey, jadi saya seperti saudara-saudari tahu, saya asal dari Madagaskar, dari ibu kota Antananarivo, dan saya kuliah di Perancis, kuliah bahasa Indonesia, dan selain itu saya umur 24 tahun. Saya nak tunjukkan, mungkin ada yang tak tahu di mana Madagaskar. Oh, Madagaskar tu di sebelah tu timur benua Afrika. Jauh tu. Jauh tu. Berapa Oh, berapa lama kalau penerbangan dari Kuala Lumpur ke Madagaskar? um, kalau uh, kita kira juga transit sekitar 16 atau 18 jam. Oh, 16-18 jam. Transit di mana? Di mana? Di Qatar, di di Qatar, di Doha. Di Doha. Okey, daripada sini ke apa nama ni, ke Perancis pula, daripada Madagaskar ke Perancis berapa lama? 10 jam tapi tak ada transit. Okey, apa ibu kota Madagaskar? Antananarivo. 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 Saya ada dengar-dengar kata Antananarivo ni juga kalau dari dalam maksud bahasa Melayunya tanah seribu. Betul ke? Betul. Bukan tanah sebenarnya, kota seribu. Sebab kalau kota dalam bahasa Malagasy Tanana. Tanana. Oh, Tanana tu kota. Kota. Okey. Tapi kalau tanah, tani lah. Hampir sama, tani. Tanah adalah tani. Okey. Apa nama, Aina sekarang berada di universiti apa tadi nama? Inalco. Institut Bahasa kan? Inalco. 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 Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya lah. Kenapa Aina mengambil jurusan Bahasa Indonesia? Apa yang menyebabkan Aina terdetik minat untuk belajar bahasa orang jauh? Sebenarnya saya belajar tentang bangsa Austronesia dan saya berjumpa orang Malaysia dekat Facebook. Lepas tu dia ajak saya datang ke Malaysia dan saya datang lah. Lepas tu saya terkejut sebab ramai orang mirip orang Madagaskar dan kalau tengok Kuala Lumpur pun rasa macam kota Antananarivo kalau Antananarivo maju. Dan saya rasa, saya dengar pun bahasa cara orang cakap, cara orang mimik semua macam orang Madagaskar lah. Jadi saya rasa nak belajar bahasa tu. Jadi balik Perancis cari yang ada bahasa Melayu. Jadi ada kursus Indonesia tu. Belajar bahasa, datang ke Malaysia kali pertama tu untuk sebab apa? Ada sebab bahasa? Je. Oh, untuk Nak berjalan-jalan. tengok je. Oh, kemudian jatuh hati dengan bahasa Melayu lah. Betul. Boleh tahu tak kenapa pula boleh jatuh hati dengan bahasa Melayu berbanding mungkin kalau kata dah belajar bahasa Indonesia tapi lebihnya kepada bahasa Melayu? Sebab sebenarnya saya bertutur bahasa standard Malagasy dan standard itu lingupnya macam, sebab kan kalau dengar lingup bahasa Indonesia ada banyak berlagu-lagu. Tapi kalau bahasa Melayu dia lebih, tak tahu macam mana nak cakap. Dia lebih nak cakap lembut tapi macam cakap bahasa Indonesia kasar ke apa. Bukan, tapi dia rasa lebih lembut lah, lebih dekat dengan bahasa ibunda yang itulah dia. Selalu banyak dia ada intonasi dia yang maknanya bahasa Malagasy
lebih kurang dengan Ada. bahasa Melayu lah. Ada. Oh, boleh bagi contoh satu tak? Um, tapi masalahnya saya ada teluk Perancis kalau cakap bahasa Malagasy. Oh, Jadi tapi sebab dah terlampau lama duduk di Perancis. dan saya pun waktu kecil tak adalah belajar banyak bahasa Malagasy, dekat rumah lebih cakap Perancis. Oh, di rumah pun lebih banyak cakap Perancis. Uh-uh. Memang adakah keadaan di seluruh Madagaskar kebanyakan menggunakan bahasa Perancis berbanding bahasa Malagasy? Kebanyakan orang yang masuk dekat sekolah Perancis memang macam tu. Kebanyakan diorang agak susah lah nak duduk dalam bahasa Malagasy. Jadi saya boleh faham. Sebab tu bila dengar bahasa Melayu rasa macam rindu sikit lah. Oh, ni dapat bercakap bahasa Melayu ni satu ubat lah di kala perintah Betul. berkurung. Ya. Di Perancis, kabarnya COVID-19 pun agak kritikal di sana. Betul. Dah mencecah 100,000 orang tu jangkit dah. Kalau diikutkan dari segi tempoh masa, Aina dah belajar bahasa Melayu ni berapa lama dah? Jadi kalau tulis rasanya dah hampir 4 tahun sebab tengok semua orang yang tulis dekat Facebook kan. Lepas tu jawab komen dekat post-post orang macam tu dan tengok macam mana mereka tulis tu lebih kurang 4 tahun lah. Tapi kalau bercakap macam ni lah, kiranya setahun dekat Malaysia tu. Setahun di Malaysia, apa Aina buat apa di Malaysia setahun? Setahun saya buat exchange dekat dan saya buat banyak aktiviti lain juga. Aktiviti tengok teater bangsawan lah, buat aktiviti di juga dengan bangsa Hai dan buat game. Saya belajar bahasa Melayu, akhirnya dapat belajar bahasa Melayu dekat Malaysia. Mungkin ada satu peristiwa yang apa kita kata yang betul-betul tak boleh dilupakan Aina lah, sepanjang belajar bahasa Melayu ni. Ada. Ketika saya belajar dekat pensyarah kami galakkan kami untuk masuk pertandingan pidato. Jadi saya masuklah, jadi sangat teruja nak tulis pidato, nak tunjuk kat pidato tu kepada judge semua, rasa sengit dan teruja juga. Jadi saya dapat pergi ke Terengganu juga dan tu rasa macam sangat best lah, dapat tengok kota Malaysia yang lain dan dapat berhubung dengan orang asing dalam bahasa Melayu itu juga sesuatu yang istimewa sebab kan kita biasa berhubung dalam bahasa Inggeris kalau dekat dunia berbahasa Perancis dalam bahasa Perancis, tapi memang rasa lain lah dapat berbual dalam bahasa Melayu dengan orang asing dari banyak negara. Pengalaman Aina dah pusing satu Malaysia ke? Dah keliling Malaysia ke? Tak ada. Tak ada. Tak pergi Terengganu dengan Sarawak je selain KL. Okey, dari segi penggunaan bahasa Melayu tiga negeri ni lah, Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Terengganu, mana yang lebih rasa menggunakan bahasa Melayu dengan baik? Saya tak pasti. Tapi yang saya pasti mungkin bukan KL. Macam bahasa yang sangat bercampur-campur, rejak semua dan yelah. Saya rasa mungkin Terengganu, tapi saya boleh hanya tengok daripada orang yang saya kenal lah. Sebab waktu dekat Terengganu pun orang kan cakap logat dia orang sendiri. Dia tak boleh tahu setakat
kemahiran bahasa diri mereka sendiri. Tapi kalau tengok kawan-kawan dekat FB yang dari Terengganu, memang mereka macam sangat peka dalam bahasa. Aina nampak macam boleh bercakap bahasa Terengganu ke? Atau logat Terengganu ke? Dah boleh. Amba tak boleh cakap amba boleh tulis je. Oh, itu boleh aku tahu. Saya langsung tak boleh. Okey, jadi bila Aina berada macam sekarang ni belajar bahasa, tak kira lah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia kan. Belajar di negara asing. Kemudian tak ada persekitaran orang-orang Melayu kan. Bagaimana Aina melatih diri untuk menguasai dalam berbahasa Melayu ni? Sebenarnya tahun ini saya beruntung sebab ada exchange student dari Malaysia datang, dan itu sebuah perkara yang sangat-sangat jarang terjadi sebab orang Malaysia jarang datang ke sini. Tapi kebetulan ada seorang Malaysia, jadi bolehlah berlatih dengannya. Selain itu ada juga keluarga angkat dekat Malaysia, dan saya cubalah video call dengan diorang sekerap mungkin. Itulah, jadi boleh maintain lah bahasa Melayu. Jadi memang kalau belajar bahasa ni dia kena praktis kan Betul. Aina boleh berbahasa lain juga kan? Selain itu bahasa. boleh bahasa Perancis, Inggeris, Jepun sikit dan Malagasy. Ada ke orang tempatan yang juga tidak boleh bercakap dalam bahasa Malagasy? Ada. Ramai kawan Aina sebenarnya yang pernah belajar di sekolah atas, sekolah menengah yang sama, tak boleh cakap bahasa Malagasy, atau mereka boleh tapi ada pelak Perancis. Kalau sepanjang Aina datang ke Malaysia kan, apakah yang menjadi tarikan utama Malaysia dari segi mungkin dari segi bahasanya lah khususnya lah, tapi selain bahasa pun tak apalah. Apa yang menjadi tarikan utama bagi Aina dengan Malaysia? Tarikan utama sebenarnya susah sih nak cakap sebab ada banyak tarikan. Tapi saya rasa sebab orang Melayu, apa pun orang cakap dekat media social media, orang Melayu sangat bangga dengan bahasa mereka, walaupun ada yang salah cakap ke, ada yang itulah mereka itulah, saya rasa orang Melayu suka bahasa mereka, dan kalau mereka suka, kita juga semacam nak suka juga. Tentulah, jadi seronoklah berbahasa Melayu dengan mereka. Kalau sekarang ni di universiti berapa ramai pelajar belajar bahasa Indonesia? Tak ramai, ada tak lebih dari 10. Oh, tak ramai. Sedikit. Jadi kalau secara perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, dari segi penguasaan Aina, mana yang lebih, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa Malaysia. Maaf, tak dengar tadi. Penguasaan Aina dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Malaysia, sama apa panggil? Tak. Sebenarnya okay, macam ni, dekat universiti sepatutnya dia bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, tapi sebab tak ada orang yang minta nak belajar bahasa Malaysia, jadi bahasa Melayu saja. Tapi sekarang kan ada Aina, jadi kalau Aina cakap dalam logat Melayu pun orang dah tak kisah dah. Tapi memang susahlah bagi saya untuk berbahasa Indonesia sebab kan tengok yang lain. Dia seperti saya berbahasa Perancis, cuba cakap dalam logat Quebec. Sangat susah. Ni Aina, ada orang dari
apa nama ni, Tanya. Terengganu ni. Dok Emboh. Apa Dok maksud Bo. Dok Emboh? Tak mau. Oh, Dok Emboh tu maksudnya tak maulah Oh, maknanya memang saya rasa Kalau tak, Dok kalau Bo. dah selalu apa komen-komen dalam logat Terengganu ni, saya rasa dah mahir lah tu. InsyaAllah. Kalau di Madagaskar, biasa kita dengar orang kata orang Madagaskar ni juga orang Melayu. Kan kita pernah Ah, dengar dakwaan ya. begitu. Macam mana Ah, ah. yang Aina tahulah menurut kajian Aina ke? Jadi sebenarnya itu tergantung pada teori dari mana. Tapi yang pasti Madagaskar itu keturunan orang Borneo. Orang Dayak kata orang, tapi Dayak tu kan macam istilah yang agak muda juga sebab ia diciptakan pada zaman penjajahan orang Belanda. Jadi kiranya lebih tepat kalau cakap orang Malagasy asalnya dari orang laut, orang Bajau. Sebab penduduk pertama pun nama kan hampir sama dengan Bajau. Vez yang dari perkataan Bajau tu. Tapi kalau etnik Melayu pun ada. Dari Sumatera, tak tahu kalau dari Semenanjung ada, tapi contohnya nenek moyang sebelah ayah saya, mereka datang dari Sumatera dan itulah, jadi datang dari Sumatera, mereka bawa unsur-unsur Islam, kira Melayu lah tu. Dari keluarga sebelah ayah yang dari Ah, Sumatera. ada. Jadi keturunannya memang sampai sekarang masih beragama Islam atau macam mana? Tak ada. Sekarang semua dah Christian. Tapi sebenarnya yang agak pelik dalam keluarga ayah mereka ada patronim nama dari ayah, nama dia Ali. Sebab dekat Madagaskar ada pengaruh Inggeris. Jadi kalau ada orang yang anak seseorang akan ada son di ujungnya kan. Jadi semua lelaki dekat keluarga ayah nama Alison, tapi pening lah kalau lelaki dia nama Alison. Maksudnya anak Ali lah. Oh, okey. Maksudnya anak kepada Ali. Hmm. Tapi dapat dijejak ke Hmm. susu galur tu? Um, um, Susah sebenarnya. Saya cuba kaji sebab kan ada banyak benda yang buat saya terkejut dalam cerita keluarga saya. Jadi cubalah kaji sikit. Apa yang lain yang mungkin masih lagi dikaji, yang mungkin di kalangan penonton kita pun boleh tahu dan mungkin boleh berkongsi nanti? Selain itu, saya sebenarnya nak cari juga sebab kebanyakan orang sekarang sedang menumpukan perhatian kepada kaitan dengan Borneo tu yang itu sangat jelas yang tak ada orang boleh nafikan. Tapi yang saya tahu ada kemungkinan um, perhubungan dan juga exchange dengan kerajaan Sriwijaya. Jadi saya sedang cuba kaji macam mana ada perhubungan antara Madagaskar dan Sriwijaya tu. Hmm. Sekarang ni sepatutnya musim semester terakhir ke apa? Dah nak habis ya? Dah bulan tengah bulan Mei nanti dah habis 3 week kan. Oh, tapi ditangguhkan lagi lah disebabkan oleh COVID. Tak, kami akan buat exam dekat internet. Oh, maknanya masih sedang belajar lagi lah waktu cuti ni, belajar secara maya lah. Ah, Oh, okey. Aina, pandangan Aina lah tentang bagaimana bahasa ni
untuk kita kuasai ataupun kita bangga dengan bahasa ni, dan kita apa kita kata, kita boleh kembangkan lagi bahasa. Sebab dalam era globalisasi sekarang, bahasa yang nampaknya moden dan canggih ni bahasa Inggeris lah. Dan siapa yang tak mampu bercakap bahasa Inggeris ataupun menguasai bahasa Inggeris adalah orang yang ketinggalan. Itu antara label yang biasa ditanamkan lah. Apa pada pandangan Aina macam mana ya, bahasa tempatan kita ni, bahasa kebangsaan kalau kami sebagai rakyat Malaysia kan? Sebenarnya itu Aina ikut kelas dekat sini, ikut kelas Sedara dan Dialektologi Bahasa Melayu, dan hari tu pencerah kami cakap orang Melayu berangan-angan nak buat bahasa Melayu jadi bahasa international. Tapi saya percaya itu bukan angan-angan. Saya rasa bahasa Melayu ada banyak potential untuk jadi bahasa antarabangsa. Tapi untuk menyebarkannya dan memartabatkannya kena ada banyak acara lah, sebab ada sebuah istilah yang pencara kami sebut tu yang macam wow, buat saya sangat teruja, Malayofoni. Jadi saya rasa kalau semua penutur bahasa Melayu di Nusantara dapat buat acara besar-besaran untuk meraihkan bahasa Melayu, memang bolehlah menyebarkan dan memartabatkan bahasa Melayu itu. Apa tadi Aina sebut? Malayofoni? Malayofoni. Daerah-daerah yang bertutur bahasa Melayu. Okey. Aina ada soalan daripada saudara Syamsuddin lagi. Oh, maknanya Aina asal dan Muslim, alasannya mungkin saya ketinggalan bila pilih Islam dan saudara di Malaysia ke? Betul. Asalnya saya Christian dan saya sebut syahadah pada tahun 2016, jadi kira 3 tahun sebelum pergi ke Malaysia. Tapi saya rasa lebih yakinlah hidup secara berterus terang sebagai orang Muslim di Malaysia. Tahun berapa Aina? Tadi kata mengucap syahadah tu di Perancis ya? Di Perancis, Kemudian mendaftarkan diri sebagai Muslim di Kuala Lumpur kan? Ya, Okey. Aina, sambil kita berbual ni, Aina ada belajar juga ke tentang peribahasa? Peribahasa, ada belajar tentang peribahasa, tapi itulah, saya tak berapa reti peribahasa dalam bahasa ibunda pun lebih kurang. Oh, bahasa Malagasy pun ada peribahasa dia yang mungkin yang anak-anak zaman sekarang pun mungkin tak apa tahu kan? Ada banyak. Ada dictionary dia juga. Oh, sama jugalah dengan kami di sini. Dan saya pun nak buat satu permainan lah, teka peribahasa. Teka peribahasa berdasarkan saya ambil kamus peribahasa lengkap terbitan utusan ini, ditulis oleh Abdullah Hassan dan Ainun Muhammad lah. Dan untuk ini saya pun bila saya semak-semak, sebenarnya banyak peribahasa yang saya pun tak tahu. Jadi kita main teka-teka lah kan. Kalau mengena teka tu betul lah, kalau tak betul tak apalah, kita belajarlah sama-sama kan. Okey, boleh. Okey, jom kita main teka peribahasa Yay. Okey, sebelum daripada itu, mungkin ini juga pengingatan pada saya lah, sebab saya sendiri pun baru dapat baca balik kamus ni dan baru saya tahu rupa-rupanya pecahan dia adalah dari bahasa kiasan. Jadi ada dua bentuk, satu bukan peribahasa, satu peribahasa.
Jadi dalam peribahasa ni mungkin saya ingat Aina lebih banyak dah belajar waktu di universiti agaknya. Waktu di universiti agaknya. Jadi saya pun tak perlu lah. Belajar lah. Oh, nampak macam suara masuk 2 kali Ya ke? Sekejap. Okey nah, boleh ya? Boleh dengar? Boleh. Okey. Boleh dengar. Okey, kita pergi ke yang pertama Anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Apakah maksudnya? Anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Maksudnya bila orang lebih suka benda yang asing daripada yang yang benda tempatan, tak tahu. Dah hampir juga tu. Anak di pangku, anak yang ada dekat pangkunya tu, yang di pangku tu dia lepaskan dan anak beruk di rimba disusukan. Yang ini kalau menurut kamus ni maksudnya adalah mengutamakan urusan orang lain dan mengabaikan urusan sendiri. Maksudnya orang lain punya urusan dia ambil tahu tapi urusan sendiri dia abaikan. Okey. Dan pepatah Melayu ni juga bermaksud sama dengan pepatah yang lain. Anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui. Pun sama juga. Okey. Anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui. Kemudian yang ini pun sama juga. Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di rumah kebuluran. Wah. Dan satu lagi, yang ini saya pun baru perhatikan pepatah-pepatah ni. Anak monyet di hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan. Semua ni membawa maksud yang sama. Jadi Aina pun boleh gunakan lepas ni lah. Untuk itu. Boleh. Untuk menggunakan pepatah-pepatah Melayu. Sama juga dengan kita yang lain lah penonton pun. Yang seterusnya, alang mandi biar basah. Apa maksud alang mandi biar basah? Alang mandi biar basah. Kalau sudah kalau sudah melakukan sesuatu, baik habiskan, buat sampai habis, betul? Ya, betul, tepat. Ya ke? Tepat. Jadi jika buat satu-satu kerja, biar sampai jadi, sampai habis. Biar buat sampai habis. Dan pepatah ni juga sama maksud, iaitu alang berminyak biar licin. Saya pun baru tahu pepatah ni. Alang berminyak biar licin. Dan satu lagi yang ini sangat popular lah. Sering digunakan oleh orang Melayu, alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Tahu pekasam ke? Tak tahu. Aina tak sempat merasa ikan pekasam? Tak kot. Oh, okey. Tak apa, nanti kena datang lagi lah. Rasa ikan pekasam macam mana dibuat. Sebab nak dikeluarkan tu dia memang, saya pun tak apa mahir bab ni. Mungkin nanti ada orang lain boleh bantu terangkan macam mana pekasam tu dibuat. Sebab saya sendiri pun hanya tahu makan je, tak tahu macam mana cara buat dia. Tapi bila dia menyeluk nak ambil ikan dalam sebatian dia tu, nanti memang akan kotor lah tangan tu. Jadi bila nak menyeluk tu, biarlah sampai ke pangkal lengan pun tak ada masalah lah. Maknanya alang-alang buat biar sampai siap lah, sampai jadi kan. Okey, ada lagi tak? Ada satu lagi. Lagi pepatah Melayu Pepatah Melayu
yang sebut Anak kucing hendak menjadi anak harimau. Oh, anak kucing tu bukan orang yang bagi orang yang sombong. okey, boleh cuba. Orang yang sombong yang ingat dia tahu semua, dia pandai buat semua benda. Okey, dia lebih kurang tapi lebih tepat lagi orang kecil ingin jadi mulia dan kaya raya. Dia hanya orang biasa tapi dia nak jadi seperti orang yang hebat, orang mulia, orang yang kaya raya, orang besar lah. Orang kecil yang ingin menjadi seperti orang besar. Okay. Dan dalam pepatah melibatkan anak harimau ni saya jumpa lagi, anak harimau tidak akan menjadi anak kambing. Apa pula maksudnya tu? Dia bukan sebaliknya ke? Betul, sebaliknya. Jadi anak orang besar biasanya akan jadi orang besar juga. Dia tak akan jadi anak kambing lah. Anak harimau tak akan jadi anak kambing. Jadi dia adalah anak orang berada contohnya. Biasanya dia pun akan mewarisi lah, akan menjadi orang berada juga. Dan satu lagi, anak kambing tak akan jadi anak harimau. Ini kalau tadi yang anak kucing nak jadi anak harimau, ini anak kambing tak akan jadi anak harimau. Ini maksud dia pun sama juga, orang yang biasa-biasa tak akan jadi orang bangsawan, orang kenamaan. Orang pengecut tak akan jadi orang berani. Itulah apa yang kita dapat belajar hari ini daripada kamus peribahasa lengkap, yang mana kamus ini dah lama dah waktu saya belajar dulu. Jadi bila balik kampung ni dapat tengok balik. Kita jarang gunakan kan. Terbitan pertama 1993. Dan memang jarang dah sekarang kita nak dapat dengar orang-orang kita orang Melayu pun menggunakan peribahasa ataupun pepatah, bidalan, perumpamaan ni dalam percakapan harian kan. Okay Aina, kita ada soalan Aina. Kenapa Aina berminat mempelajari bahasa Melayu? Saya dah jelaskan tadi, saya datang di Malaysia kira-kira 3 tahun lalu dan saya jatuh cinta dengan Malaysia dan bahasa Melayu. Jadi saya cari kelas bahasa Melayu di sini tapi jumpa yang bahasa Indonesia punya saja. Tapi itulah sebab tu. Maknanya dia sebab dah datang Malaysia, lepas tu dah jatuh cinta dengan bahasa ni dan mencarilah belajar di Perancis. Tapi nampaknya tak ada ya. Belajar pengajian bahasa Melayu tu tak ada di Perancis ya. Aina, kita sepanjang kita berbual ni Aina, sebenarnya kita ada satu kejutan lah. Sebab kita ada satu tetamu khas, tetamu yang menonton kita sejak daripada tadi ya. Tetamu yang sangat saya kagumi dan saya hormati, yang akan meneliti kata-kata kita. Mungkin sebab saya sebut ini adalah cabaran bagi diri saya untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu yang baik. Jadi mungkin saya pun ada kesilapan menggunakan bahasa Melayu. Mungkin perkataannya ke atau tata bahasanya dan sebagainya. Nanti akan mungkin dikupas sedikit lah. Jadi saya mempersilakan Profesor Datuk Dr. Awang Sarian bersama dengan kita. Wah, Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik. Terima kasih Prof melayani permintaan saya untuk bersama hari ini, petang ni. Ya, saya gembira dan juga terhibur dengan perbualan khususnya dari jarak jauh dari Melaka, Malaysia dan Aina sendiri di Paris. Dan ya, saya kira banyak perkara yang menarik ya. Inalco tu saya pernah sampai di Inalco juga, mengadakan kunjungan dan perbincangan dengan tokoh-tokoh
bahasa di sana. Waktu itu ada seorang pensyarah atau dosen namanya Profesor Dr. Samuel apa ya? Apa nama ya itu? ke? Jerome Samuel. Jerome Tapi Samuel. sekarang beliau katanya sekarang berada di La Rochelle katanya, ya. Tak, dia pencara kami. Dia yang ajar saudara Masih? bahasa Melayu dan Dialekta di situ. Oh, okay. Nanti sampaikan salam saya pada beliau. Boleh. Prof, Prof merupakan, bagi siapa yang belum mengenali Prof, Prof merupakan penyandang kursi Zakbar lah dalam Institut Peradaban Melayu UPSI, ya. Kalau tak silap saya, Prof pun sering adakan satu program berkenaan cakna bahasa, ya, di Facebook. Ya, itu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan untuk memberikan bimbingan kepada pelajar, anak-anak kita, remaja dan mungkin juga mantan remaja untuk mengulang kaji bahasa. Jadi saya fikirkan biasa ada ringkas tapi berkesan, iaitu penggunaan kata yang biasa sehari-hari, khususnya dalam tulisan dan siaran yang rasmi. Silapan penggunaan kata seperti apabila dan bila, atas di atas, antara di antara, itu banyak. Dan itu sudah pernah saya terbitkan dalam buku saya Tuntunan Bahasa. Tapi yang ini saya ringkaskan supaya dapat dipersembahkan dalam bentuk infografik. Cepat orang membaca, selesai dan dipahami dengan mudah, dengan cepat, ya. Di samping itu saya juga mengadakan siaran langsung Facebook pada setiap hari Jumaat pukul 10.30 pagi, membincangkan isu-isu bahasa Melayu, ya. Termasuk juga bahasa Melayu antarabangsa seperti oleh Aina tadi. Prof, tadi sepanjang kami berbual, Prof, ya, berbual anak muda ni, ya, mungkin ada beberapa teguran ataupun penambahbaikan yang boleh Prof berikan sedikit. Mungkin saya tidak mengatakan sebagai teguran, tetapi saya membuat satu analisis atau suatu pemerhatian ragam bahasa yang digunakan dalam perbualan tadi. Secara umumnya perbualan itu berlangsung dalam keadaan yang lancar. Artinya kalau dalam pelajaran atau pendidikan bahasa dikatakan bahasa yang komunikatif. Ini artinya ada kejayaan dalam komunikasi atau perhubungan, lancaran. Bicara perbualan antara tuan rumah, hostnya dengan tamu, itu lancar kerana bagi setengah-setengah orang pelajar asing yang belum menguasai bahasa Melayu komunikatif atau bahasa Melayu perhubungan, mungkin ada waktunya pelajar asing itu sukar memahami pertanyaan kita, tetapi saya dapat Aina tadi lancar dan dapat menjawab semua pertanyaan. Artinya Aina memahami bahasa Melayu itu dengan baik dalam konteks bahasa perbualan. Saya melihat perbincangan tadi sebagai perbualan yang tidak rasmi, lebih banyak tidak rasmi, untuk menghidupkan suasana dan juga untuk mendapat sambutan dan perhatian khalayak penonton. Kalau diadakan wawancara secara formal, memang tentu lain di ragam bahasanya, tapi mungkin juga kurang mendapat sambutan penonton. Jadi kaedah tadi itu saya kira boleh diterima dalam konteks bahasa perbualan, bahasa percakapan yang tidak begitu rasmi ataupun perbualan biasa. Tetapi dalam perbualan biasa itu pun banyak ilmu, banyak maklumat penting yang dibincangkan oleh tuan rumah, hostnya dan oleh tamu. Nah, saya keseluruhan lihat bahasa Aina ini lebih rapat dengan bahasa Melayu ragam di Malaysia. Saya perhatikan dari awal hingga akhir, biasanya kalau bahasa Indonesia itu kosakatanya atau perkataan digunakan semakin lain daripada di Malaysia. Ya. Kalau kita memerlukan di Indonesia, biasa juga orang mengatakan, ya, saya membutuhkan
penguasaan bahasa Melayu sebagai contoh. Di Malaysia tidak akan ada orang menggunakan itu. Tapi Aina tadi saya dapati menggunakan kosakata ataupun penggunaan kata yang memang biasa digunakan di Malaysia, bukan di Malaysia. Demikian juga soal sebutan. Saya perhatikan pun dari awal ke akhir Aina tidak menggunakan ragam bahasa Indonesia. Sebutan Indonesia itu sebutannya pasti ada bunyi ke atau bunyi syawal. Bunyi itu kami pun saya bila dan sebagainya. Tapi anak betulnya tadi lebih banyak betul-betul menggunakan sebutan ragam bahasa Melayu Indonesia, ragam yang ragam persoalan maksud saya. Seperti juga kalau dalam bahasa Indonesia itu R itu biasa disebut dengan jelas, gitar. Ya. Tapi anak terkadang sekitar R itu seperti tidak berbunyi. Itu ialah sebutan Johor Riau yang biasa digunakan di tanah Melayu ataupun di Malaysia. Bahkan ada juga unsur menarik yang lain seperti ya bunyi bahasa yang bukan perkataan tetapi makna tertentu. Mana mengiyakan, setuju. Misalnya banyak kali dengan Aina menyebut bunyi itu memang lazim dalam kalangan anak-anak muda Melayu Malaysia. Mengiyakan. Saya rapat dengan bunyi bahasa Melayu di Malaysia. Lain itulah kerana apa ini sekarang ini ya. Aina ada apa-apa atau boleh saya dulu? Seterusnya bagaimana? Seterusnya Mungkin Aina ada apa-apa nak bagi maklum balas. Boleh Prof. Ya, sebenarnya betul saya lebih kepada boleh dengar tak? Okey, boleh. Aina boleh teruskan. Okey. Ya, sebenarnya bahasa Melayu saya lebih kepada bahasa Melayu Malaysia sebab sejak dari titik mula belajar bahasa Melayu pun lebih minat kepada luar Malaysia. Dan kebanyakan kawan pun orang Malaysia dan di masa tu tinggal setahun di Malaysia. Prof, di sini ada sahabat kita Hasanuddin Yusof bertanyakan khabar Prof. Ya, saya faham dan tentu alhamdulillah kabar sejarawan ulung kita saudara Hasanuddin Yusof. Mudah-mudahan sehat ya. Ya, sedikit lagi yang ingin saya sebut kerana ini ya saya membincangkan ini kerana perbualan biasa. Memanglah terdapat penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang tidak formal atau tidak rasmi. Boleh bahasa rasmi dengan bahasa yang tidak rasmi. Jadi tentulah memang dalam bahasa tak rasmi biasa orang menyebut misalnya dekat sini, dekat dekat Malaysia, bukan ya? Hanya dalam bahasa yang rasmi, tulisan, wawancara yang pidato sebagai contoh, kita tak mengatakan dekat sini atau dekat Malaysia lah ya. Kita kan di sini, di Malaysia, di Paris ya. Itu perbandingan bahasa formal dan tak formal. Tapi saya faham kerana perbualan ini berlaku dalam keadaan yang tidak formal. Jadi saya nak menunjukkan nanti boleh buat satu perbandingan bahasa Melayu formal dengan bahasa Melayu tidak formal. Jadi itulah bentuk-bentuk seperti itu. Tapi satu yang tak saya sebut, saya kagum juga dengan sikap bahasa ni, ada katanya language attitude, sikap bahasa Aina yang percaya dan yakin bahawa bahasa Melayu ini boleh menjadi bahasa antarabangsa. Memang bahasa Melayu sudah menjadi bahasa antarabangsa sejak zaman Sriwijaya. Tadi Aina menyebut Sriwijaya itu abad ke-7. Bahasa Melayu sudah mula
sampai perang antarabangsa. Kemudian pada zaman sudah datang Islam, bahasa Melayu memang meluas sebagai bahasa antarabangsa. Semua surat menyurat perjanjian itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. Sekarang ni ada ribuan, belasan ribu, mungkin puluhan ribu surat dan perjanjian dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi, tersimpan di Leiden University, di Frankfurt, di British Library, termasuk juga di NALCO. Saya yakin ada tersimpan surat-surat bahasa Melayu, tulisan Jawi, antara kerajaan Melayu dengan kerajaan Belanda, kerajaan Inggris, Portugal, dan sebagainya. Jadi sikap bahasa Aina itu cukup baik dan Aina boleh menjadi duta bahasa Melayu di Perancis khususnya, di Eropah, bahkan nanti di Madagaskar. Sikap bahasa yang baik. Aina, Hasanuddin ada bertanya juga, banyak tak perkataan dalam bahasa Malagasy atau Merina yang sama dengan bahasa Melayu atau Indonesia? Sangat banyak. Okey, saya cuba ingat ada tapi itulah yang susah bila sebenarnya ada banyak tapi bila jadi kalau nak hitung dalam bahasa Malagasy, Isa kan sa se dalam bahasa Terengganu, Rua, Tel, Efaja, Dim, En, Fit, Fal, Sif, Ful. Ful tu seperti 10. Kemudian ada langit, kami sebut lanj. Ada tangan, kami sebut tanan. Ada telinga kan ada cuping telinga. Kami panggil sufin, seperti cuping. Dan ada mulut, tapi mulut tu mulch bagi kami tu bibir. Dan ialah ada mata masuk, ada tel, telan, menjahit, menjahit. Ada banyak lah. Tapi kalau nak buat senarai sekarang memang nanti tak ada masa nak masukkan segala perkataan. Mungkin Prof ada nak menjawab ataupun berkongsi sikit berkenaan ni, persamaan Malagasy dan bahasa Melayu atau Indonesia? Saya sendiri tidak menguasai bahasa Malagasy, tapi saya ada membuat sedikit catatan di sini untuk cadangan saya pada Aina. Kalau dapat diteruskan suatu kajian tentang perbandingan antara bahasa Malagasy dengan bahasa Melayu. Banyak aspeknya, mungkin satu tadi aspek. Jadi kalau sekarang Aina membuat kursus ijazah, adakah saya tidak tahu peringkat apalah, adakah peringkat ijazah pertama ataupun masters atau magister ataupun PhD, boleh buat satu kajian perbandingan kosakata atau perbenaran kata bahasa Melayu, bahasa Malagasy. Atau mungkin aspek sebutan, mungkin juga aspek tata bahasa atau grammar, nahu. Tapi saya kira yang paling menarik sekarang ni ialah perbandingan perkataan Malagasy dengan Melayu. Boleh buat satu kajian untuk ijazah, ya. Saya cadangkan. Boleh. Sebenarnya kebetulan Prof sebut tu sebab minggu ni saya fikirkan masa depan lah, apa yang saya nak buat, dan saya rasa saya nak pergi balik ke Malaysia, tapi tak tahu nak buat apa. Jadi ni ada satu ID, saya tahu saya nak belajar di APM, tapi nak belajar apa tak tahu. Jadi sekarang sudah tahu, jadi terima kasihlah bagi ID. Prof, ini saya nak bertanya. Sekarang saya nak bertanya apa lah, Pak? Boleh ya? Boleh Prof. Saya nak bertanya. Di Sri Lanka ada sekitar 60,000 atau 70,000 waris Melayu atau orang Melayu, keturunan Melayu yang
pergi ke Sri Lanka pada sekitar abad 18, 19, 20. Juga sebahagiannya kerana dibawa oleh penjajah Belanda, selain yang pergi kerana faktor atau sebab lain. Saya dapati bahasa Melayu di Sri Lanka itu sudah jauh berubah kerana bercampur dengan bahasa Sinhalese dan bahasa Tamil, sehingga terbentuk satu bahasa baru dalam bidang bahasa atau linguistik disebut Kriol. Jadi adakah bahasa Melayu yang digunakan di Madagaskar itu Malagasy itu sudah menjadi semacam satu bahasa baru ataupun masih rapat dengan bahasa Melayu di alam Melayu Indonesia, Brunei dan sebagainya. Jadi di Sri Lanka kami terpaksa mengajar orang Sri Lanka ini bahasa Melayu di alam Melayu. Bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa baru. Campuran dengan Sinhalese dan Tamil. Bagaimana keadaan di Madagaskar? Jadi di Madagaskar sebenarnya yang agak luar biasa dengan bahasa Madagaskar, ianya ketika orang Madagaskar sampai ke Pulau Madagaskar, semua bahasa Nusantara berevolusi, tapi Madagaskar tak, sebab kami tak ada pengaruh dari luar, kami tak ada perdagangan, jadi tak ada penyesuaian tata bahasa seperti bahasa Melayu yang dah contohnya tukar susunan bahasa jadi subject, verb, object. Kami tetap ada tata bahasa Melayu yang kuno, jadi yang kuno dan yang sangat sangat susah untuk orang asing belajar. Jadi rasanya macam itulah. Sebenarnya bahasa kami sejak kami pergi, sejak nenek moyang kami sampai ke Madagaskar tak berapa berubah. Sebab tu juga kalau itu masih kalau begitu masih lebih baik keadaannya berbanding dengan di Sri Lanka. Ya, jadi nanti kalau sampai di Malaysia, saya harap dapat mendalami atau membuat kajian perbandingan antara Malagasy dengan bahasa Melayu. Itu kajian yang sangat bermanfaat, sangat baik, berfaedah. Ya. Untuk pengetahuan semualah, Aina sendiri sewaktu berada di Malaysia sudah berjaya menyiapkan buku ini, buku Asas Perbualan Malagasy Melayu. Oh, bagus. Saya perlu mencari buku itu. Buku ini diterbitkan bersama dengan GPTD, Prof. Tapi kita tak sempat promosi habis-habisan. Minta maaf saya sendiri. Mereka tak ada alpa. Ya. Tapi buku ni memang kepada siapa yang berminat boleh dapatkan. Satu usaha awal yang sudah baik. Itu usaha awal yang sangat baik kerana sudah dimulakan usaha membuat perbandingan kosakata atau semacam satu daftar kata, daftar kata Melayu. Nanti untuk tujuan kajian ilmiah boleh buat kajian lebih mendalam. Ya. Dan tahniahlah atas kejayaan menyusun itu. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Alino kerana Dr. Alino juga yang memberikan satu sokongan dan juga orang kata cabaran sebenarnya pada asalnya untuk kami menyiapkan satu paling tidak buku asas perbualan kerana kamusnya sendiri tak ada lagi. Ya. Itu awal yang baik sekali. Ya. Dan kalau dicetak lebih banyak, dibuat mungkin banyak sambutan. Ya, cadangannya sebelum ini sewaktu Aina berada di Malaysia, kita cadang nak buat Jerayawara bersama dengan Aina untuk perkenalkan tentang Madagaskar dan juga bahasanya bersama-sama dengan buku ni. Tapi nampaknya kita tak sempat. Mungkin menantikan kepulangan. Kita panggil kepulangan Aina lah. Kepulangan. Pulang. Ya. Baik Prof, kita pun sudah menghampiri. Selamat datang ke Malaysia semula. Terima kasih.
Jadi saya Ya, fikir tahniah kepada Saudara Suhail dan juga Saudari Aina. Mudah-mudahan banyak maklumat. mungkin sedikit pesan daripada Prof tentang bahasa kepada semua penonton dan juga kami yang berada di alam maya ini. Ya, bahasa harus dihidupkan. Bahasa tidak boleh tinggal dalam bentuk buku-buku sahaja. Mesti dihidupkan dalam berbagai perhubungan, komunikasi, berbagai bentuk selain buku ilmu, dalam persejarahan, penceritaan seperti yang dibuat oleh sahabat kita, Ustaz Hasanuddin Yusof, dijadikan bahasa untuk media seperti perbincangan pada hari ini. Itu arti cara kita menghidupkan bahasa. Tahniah kepada Saudara Suhail dan juga tamu pada hari ini. Terima kasih Prof. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih. Selamat berbuka puasa juga untuk Prof. Aina juga kalau ingin buat satu kesimpulan ataupun pesanan kepada semua, silakan. Saya hanya ingin cakap sayangilah bahasa Melayu sebab bahasa Melayu sungguh indah dan cuba sebaik mungkin bahasa indah itu. Ya, kepada semua diharapkan supaya jangan berhenti dulu kerana kita ada satu hadiah daripada Aina untuk sebelum dia menamatkan sesi bersama dengan kita, dia akan menyanyikan satu lagu ciptaannya sendiri kerana itu minatnya bermain muzik dan juga menyanyi. Sebelum itu saya perkenalkan semula buku yang ada di pasaran, Asas Perbualan Malagasy Melayu, yang boleh didapatkan daripada capaian yang telah saya tulis dekat di dalam ruangan komen ruangan komen siapa yang berminat, kerana buku ini dia lain sikit daripada kebiasaan kerana buku ini kita para pembaca boleh belajar menyebut sebutan Malagasy itu dengan mengikut video yang ditunjukkan dalam YouTube yang ada QR, kod QR-nya. Sekejap ya, saya tunjukkan kepada semua contohnya. Video yang ini, jadi kita hanya perlu mengikut semula apa yang disebut oleh Aina lah. Jangan dengar ke? Tak dengar Dengar sikit je. Okey, sekali lagi saya tunjukkan. Diharapkan pada penonton masih terus bersama kita sebelum kita dengarkan lagu daripada Aina. Lagu ciptaannya sendiri yang belum lagi dikeluarkan. Nanti keluar dekat YouTube. Turulalana situeran. Turulalana Boleh dengar situeran. Maksudnya arah dan lokasi. Pertama sekali, Ais bermaksud mana. Nais di mana-mana. Ewambun atau awambun maksudnya di atas. Mandil, manarak, belakang. Jadi yang itu sedutan sajalah. Saya tunjukkan sedikit kepada kita semua. Siapa yang mendapatkan buku tadi dapat belajar secara maya dengan Aina yang akan menyebut mengikut jadual yang ada dalam buku tu kan. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Maaf banyak-banyak daripada saya dan juga tetamu kita kerana ini adalah program kali pertama dan saya pun tergegap-gegap juga untuk bercakap bahasa Melayu sepenuhnya kerana sudah terbiasa dengan bahasa rojak. Jadi walau bagaimanapun terima kasih dan mohon tunggu sebentar kita dengarkan lagu dalam bahasa Melayu yang bertajuk apa Aina? Sebenarnya ni tajuk dia dalam bahasa Malagasy sebab ada perkataan Malagasy dalamnya juga, tapi secara keseluruhannya dia dalam logat Terengganu. Jadi dia capung bahasa Gassi. Maksudnya dia bahasa Malagasy tapi dalam logat Terengganu? Mungkin dia bahasa Terengganu. Oh, bahasa tapi Terengganu. ada perkataan Malagasy dalam chorus dia. Okey, jadi Aina akan nyanyikan sepenuhnya ke atau
hanya sebahagian je? Sebahagian je. Okey, dan selebihnya untuk ditonton oleh yang lain dalam YouTube Dalam YouTube. Okey, nanti kita akan kongsikan dalam laman Muhammad Suhail ini, dan nanti boleh kita tengoklah kepada siapa yang nak tonton, kita akan tonton. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada semua kerana bersama dengan kami, dan kita dengarkan daripada Aina lagu apa tadi tajuknya? Tajuk dia Ambarau Ai, maksudnya cakap kepadaku, katakan kepadaku. Ambarau Ai, katakan kepadaku. Persilakan. Sudah kata boleh buat janang itu, aku tak buat hati aku bunga. Aku nak sepatah kata je darimu lama gak tahu, tapi mu tak tahu rasa cinta. Oh, apa itu malamku, maaf lupa. Ambara ikut pandanglah kaki aku berubah hati aku. Ambara aku tak kisah asamu jujur. Kalau mampu rasa cinta Ambara ayuan tak bayar ini kita sama ke Ambara ayuan. Terima kasih Aina. Nanti kita akan kongsikan lagu penuhnya untuk tontonan ramai malam ini ke? InsyaAllah. Nanti saya kasih link dengan videonya. Okey, baik. Terima kasih kepada semua, dan kita akan adakan lagi sesi ini pada setiap 2 minggu insya-Allah dengan tetamu-tetamu dari luar negara. Ya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.